Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K di dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Hari ini sama-sama kita akan membincangkan mengenai mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif dan pelbagai panduan akan diberikan kepada calon-calon SPM sekalian. Jom kita lihat siapakah guru penyampai kita pada hari ini. Baiklah calon-calon SPM sekalian, hari ini kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina yang merupakan guru dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu Kulina? Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini. Baiklah, jom kita persilakan guru penyampai kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Fatimah Zurin yang merupakan Ketua Panitia Kesusasteraan Melayu Komunikatif di SMK Seri Medan Batu Pahat, Johor. Selamat datang Cikgu. Selamat datang Nisa. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini. Cikgu, saya yakin ramai calon-calon yang mengambil mata pelajaran ini, calon-calon SPM menanti-nantikan apakah tips dan juga panduan yang ingin diberikan oleh Cikgu. Boleh kita mulakan Cikgu? Boleh Nisa. Baik, jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid yang berada di hadapan kaca TV, khususnya kepada murid-murid yang menduduki kertas Kesusasteraan Melayu Komunikatif SPM 2022. Baik. Jadi pada hari ini, Cikgu ingin berkongsi kepada anda semua untuk kita mengulang kaji panduan kepada murid-murid untuk menghadapi kertas KMK, Nisa. Ataupun saya kata untuk Kesusasteraan Melayu Komunikatif ini kita panggil KMK. Untuk persediaan SPM 2022 yang bakal mereka duduki kelak. Baik. Jadi kita teruskan untuk mengulang kaji berkaitan tentang kata kunci soalan. Jadi kata kunci soalan ini sangat penting untuk murid-murid faham dan analisis sebelum menjawab soalan petikan. Ini merupakan kata kunci soalan yang telah cikgu berikan kepada murid-murid semua. Jadi mari kita lihat kata kunci tanya bagi nyatakan, berikan dan senaraikan, yang mana murid hanya perlu berikan fakta sahaja. Baik. Jadi dalam soalan respon terhad, kalau ada kata tanya nyatakan, berikan, senaraikan, berikan fakta sahaja. Manakala untuk kata tanya jelaskan, huraikan, nyatakan beserta contoh, murid perlu berikan fakta dan huraian atau contoh. Baik. Jadi Nisa, kita teruskan kepada soalan contoh yang pertama, yang mana kita akan pergi kepada soalan pelbagai aras untuk genre puisi tradisional. Ini merupakan soalan contoh yang murid-murid akan perolehi dalam bahagian A, iaitu bahagian soalan respon terhad. Murid akan diberikan petikan sebegini dan murid perlu membaca petikan tersebut sebelum menjawab soalan. Jadi murid baca petikan dahulu daripada soalan yang diberikan ini. Jadi murid bacalah. Orang malas jatuh sengsara, orang rajin banyak saudara. Barang siapa mukir janji, namanya tentu menjadi kecil. Ini merupakan gurindam yang murid-murid telah belajar dan dipetik daripada puisi tradisional dalam antologi Nilai Insan. Baru baca soalan. Soalannya ialah senaraikan 4 bentuk puisi tersebut. Jadi, tadi kita dah tahu tentang kata kunci. Bila tentang senaraikan, di sini murid perlu menyatakan fakta sahaja. Fakta sahaja, tak perlu ada contoh. Berapa fakta yang murid perlu cari? Adalah 4 bentuk puisi. Jadi dalam sastra Melayu, murid-murid tahu dalam bentuk kita ada rangkap, kita ada baris, kita ada patah perkataan, kita ada suku kata dan juga kita ada rima dan bentuk. Jadi murid analisis. Daripada sini kita ada 2 rangkap. Ni dah rangkap, dah selesai. Kemudian lihat kepada baris. Barisnya ini dalam satu rangkap dia ada 2 baris. Baik. Dalam rangkap kedua pun ada 2 baris. Jadi untuk bilangan barisnya sama setiap rangkap.
Itu antara contoh murid menganalisis untuk soalan bentuk. Mari kita lihat Nisa kepada jawapan contoh. Baik, cikgu. Ini merupakan jawapan contoh untuk murid. Yang pertama adalah rangkap seperti yang cikgu katakan tadi. Murid tulis sahaja berangkap atau dua rangkap. Kemudian untuk baris pula ialah jumlah baris setiap rangkap sama. Jadi di sini murid kena tekankan perkataan sama. Baik. Setiap puisi, kadang-kadang setiap puisi moden dan tradisional dia berbeza bilangan baris dia. Jadi kalau murid analisis barisnya sama, kena tulis sama. Kalau barisnya tidak sama, murid tulis tidak sama. Baik. Atau murid ada pilihan untuk menulis dua baris serangkap. Untuk jumlah perkataan sebaris pula ialah sama. Tadi kalau murid buat analisis, dalam satu baris untuk perkataan ada 4 perkataan sebaris. Jadi sama. Jadi murid tekankan di sini perkataannya sama. Jadi jumlah perkataan ialah 4 perkataan sebaris. Untuk jumlah suku kata pula, sebaris dia tidak sama. Kenapa tidak sama? Sebab setiap baris jumlah perkataannya berbeza. Jumlah suku kata 8 hingga 10 suku kata sebaris. Rima akhir rangkapnya sama. Masih lagi tekankan perkataan sama, AA dan puisi berbentuk terikat. Selesai untuk kita mentaksir bahagian bentuk puisi, kita teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu soalan contoh untuk dua gaya bahasa pengulangan. Teks masih sama, iaitu puisi tradisional. Jadi cikgu tak bacakan petikan, kita terus kepada soalan. Baik. Soalannya ialah nyatakan dua gaya bahasa pengulangan beserta contoh berdasarkan puisi tersebut. Murid kena analisis seperti cikgu katakan, bila nyatakan kena ada fakta. Tetapi soalan ini murid perlu menyertakan contoh. Jadi murid kena cari contoh, berapa fakta dan contoh, dua untuk gaya bahasa pengulangan. Dalam sastra Melayu kita ada gaya bahasa pengulangan seperti asonansi, aliterasi, ada anafora, responsif dan epifora. Jadi mari kita lihat jawapan contoh. Ini jawapan contoh untuk gaya bahasa pengulangan. Baik. Yang mana yang pertama asonansi ialah pengulangan huruf vokal dalam sebaris. Huruf vokal kita ada A, E, I, O, U. Maka murid perlu untuk menyalin mana-mana baris yang mana pengulangan huruf vokalnya 3 kali dan ke atas. Seperti yang kita lihat di sini, orang malas jatuh sengsara berlaku pengulangan huruf vokal A lebih 3 kali, maka dikira sebagai asonansi. Atau murid boleh salin sahaja baris tersebut dan tulis sedikit penerangan pengulangan bunyi huruf vokal A dalam baris. Jadi kemudian adalah aliterasi, iaitu pengulangan huruf konsonan dalam satu baris. Jadi murid boleh tulis, orang rajin banyak saudara, gariskan huruf R, pengulangan huruf R. Dan juga yang terakhir ialah anafora, iaitu pengulangan di awal baris, iaitu perkataan orang-orang. Seterusnya Nisa, kita pergi kepada satu lagi soalan contoh, satu pandangan berserta nilai murni yang terdapat dalam petikan puisi. Murid perlu cari nilai murni pandangan yang sesuai berdasarkan teks. Bila di sini murid kena tulis huraikan, maksudnya perlu ada fakta, perlu ada contoh untuk satu pandangan terhadap nilai murni yang berada dalam teks. Mari kita lihat jawapan contoh. Jawapan contoh yang pertama ialah sikap kerajinan. Bila murid baca, murid pasti dapat mengenal ada nilai orang rajin banyak saudara. Di situ pandangan terhadap nilai murninya ialah sikap kerajinan. Maka untuk soalan ini murid perlu menghuraikan menggunakan ayat mereka sendiri. Baik. Huraian, sikap rajin pada diri seseorang akan disukai oleh orang di sekeliling. Yang kedua ialah menepati janji, yang mana huraiannya ialah orang akan mengeji sikap seseorang yang sering mungkir janji. Kita perlu menepati janji supaya diri dihormati. Jadi begitulah cara untuk menjawab soalan pandangan terhadap nilai murni Nisa. Maka selesai sudah taksiran kita untuk soalan pelbagai aras bagi puisi tradisional. Baik, itu baru satu genre, puisi tradisional, dan kita akan sambung perbincangan kita untuk genre-genre yang lain. Jadi calon-calon SPM sekalian, jangan ke mana-mana, kita nak beristirahat dulu, boleh cikgu? Boleh. Kita tarik nafas sama-sama dahulu, kita jumpa selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih calon-calon SPM 2022 yang masih setia bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif bersama saya Nisa K dan Cikgu Fatimah. Kita pun tak nak buang masa Cikgu, jom kita teruskan. Silakan Cikgu. Baik, kita akan teruskan pada hari ini untuk taksiran soalan pelbagai aras bagi genre yang seterusnya iaitu prosa tradisional dan juga drama. Baik. Jadi kita lihat kepada soalan contoh yang pertama iaitu daripada prosa tradisional yang dipetik daripada sastra hikayat antologi Nilai Insan. Jadi Nisa, seperti biasa murid perlu baca petikan yang mereka terima. Ini adalah soalan dalam bahagian A, soalan respon terhad. Jadi murid baca baru murid boleh mencari jawapan daripada petikan. Jadi kita baca dahulu untuk soalan contoh yang pertama. Setelah keesokan harinya dari pagi-pagi hari, maka baginda pun menitahkan kepada segala nakhoda menyuruhkan belayar segala perahu itu. Setelah segala mereka itu mendengar titah baginda itu, maka sekaliannya pun berlayarlah. Terlalu ramainya baginda berlayar itu dengan segala bunyi-bunyian dan adalah antara setengah hari pelayaran, maka timbullah dari haluan perahu baginda itu seekor naga. Terlalulah besarnya mengadang perahu baginda itu. Murid baca soalan, baru kita boleh jawab. Baik. Jadi soalannya ialah, nyatakan dua latar masa beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tersebut. Seperti biasa, murid analisis dahulu kata kunci. Kata kunci di sini ialah nyatakan. Maka di sini adalah fakta dan murid perlu nyatakan contoh. Berapa fakta dan berapa contoh yang murid perlu berikan ialah dua latar masa. Baik. Suka untuk cikgu kongsi kepada anda semua bahawa bila melibatkan tentang latar masa, latar masyarakat dan juga latar tempat, perlu ada peristiwa yang mengiringi latar-latar tersebut. Baik. Jadi mari kita lihat jawapan contoh yang pertama. Jawapan contoh untuk dua latar masa beserta contoh ialah yang pertama, keesokan harinya. Nampak masa yang berlaku. Jadi contohnya ialah setelah keesokan harinya dari pagi-pagi hari maka baginda pun menitahkan kepada segala nakhoda menyuruhkan belayar segala perahu itu. Jadi murid gariskan fakta dalam huraian contoh yang mereka ambil dalam petikan. Dan untuk jawapan yang kedua ialah dari pagi-pagi hari. Walaupun contohnya sama, murid boleh nampak dalam paparan di kaca TV, walaupun contohnya sama, tak ada masalah, tetapi murid perlu garis. Baik. Garis contoh bagi menyokong fakta yang mereka pilih. Contoh, setelah keesokan harinya dari pagi-pagi hari, maka garis dari pagi-pagi hari kerana faktanya tadi dari pagi-pagi hari. Baik. Kemudian murid akan salin sahaja petikan yang seterusnya. Baik, kita pergi kepada soalan contoh yang kedua. Tadi kita selesai mentaksir untuk soalan latar masa. Jadi ini adalah soalan berkaitan tentang sudut pandangan. Jadi murid baca petikan dahulu. Masih lagi petikan yang sama cikgu keluarkan daripada sastra hikayat, tetapi soalannya berbeza. Baik. Nyatakan sudut pandangan beserta 3 contoh yang terdapat dalam petikan prosa tersebut. Maka seperti biasa, murid analisis dahulu, nyatakan ada perlukan fakta, dan di sini ada perbezaan yang mana murid kena beri 3 contoh. Jadi kena cari 3 contoh sudut pandangan dalam petikan. Baik, dalam petikan yang kita belajar ataupun dalam teks yang kita belajar dalam Kesusasteraan Melayu, untuk sudut pandangan kita hanya ada 2 sahaja sudut pandangan. Yang pertama adalah sudut pandangan orang pertama dan yang kedua adalah sudut pandangan orang ketiga. Jadi untuk sudut pandangan orang yang pertama, kita tepuklah badan kita, bahu kita sendiri yang menggunakan kata ganti nama kita, saya, beta, patik. Kalau untuk sudut pandangan orang ketiga adalah orang yang kita perkatakan seperti raja, nakhoda, Nisa dan sebagainya. Baik. Mari kita lihat kepada jawapan contoh. Baik, ini merupakan jawapan contoh bagi petikan tadi, sudut pandangan orang ketiga. Ini adalah fakta. Ini adalah fakta yang perlu murid tahu dan perlu ada perkataan orang bila kita menjawab untuk sudut pandangan orang ketiga. Mesti ada perkataan orang bila jawab soalan sudut pandangan orang ketiga. Dan untuk contoh, murid salin ayat
yang ada contoh bagi sudut pandangan orang ketiga. Contoh yang pertama ialah setelah keesokan harinya dari pagi-pagi hari, maka baginda pun menitahkan kepada segala nakhoda menyuruhkan berlayar segala perahu itu. Jadi dalam ayat tersebut, mana sudut pandangan orang ketiga? Ialah baginda. Sebab itu cikgu dah gariskan. Kena garis. Contoh kena garis. Dalam ayat yang kedua, walaupun ayat yang sama, tetapi murid perlu menyalin ayat itu secara berasingan. Dalam ayat kedua, kita boleh lihat sudut pandangan orang ketiga pada perkataan nakhoda. Gariskan perkataan nakhoda. Di sini, cikgu berikan contoh untuk murid-murid nampak penerangan yang diberikan. Dan untuk yang ketiga ialah setelah segala mereka itu mendengar titah baginda itu, maka sekaliannya pun berlayarlah. Jadi gariskan perkataan baginda. Baik. Walaupun dalam soalan ini, soalan minta 3 sahaja, tapi cikgu beri lebih untuk memberi panduan kepada murid-murid. Kerana jawapannya ada pelbagai jawapan dalam petikan. Dan yang keempat, untuk ayat ini ialah pada perkataan baginda. Jadi pelajar perlu tekankan yang pertama untuk sudut pandangan orang perlu menjawab perkataan orang, sudut pandangan orang pertama ataupun sudut pandangan orang ketiga, dan contoh perlu digariskan. Baik, maaf cikgu, saya nak bertanya soalan, boleh cikgu? Boleh. Okey cikgu, saya melihat jawapan contoh ini adalah berdasarkan petikan yang telah diberikan di dalam soalan. Apakah yang akan terjadi sekiranya calon menjawab menggunakan ayat yang luar daripada petikan ayat atau menggunakan ayat sendiri? Okey, biasanya Nisa, untuk soalan petikan yang cikgu paparkan tadi, dia adalah soalan bahagian A, soalan respon terhad. Murid-murid perlu mencari jawapan daripada petikan. Dari petikan sahaja. Dari petikan saja. Dan sudut pandangan orang ketiga ini memang biasa soalannya dalam petikan. Sukar untuk murid menghafal ataupun mengingat teks penuh bagi soalan sudut pandangan. Jadi amat mudah untuk soalan sudut pandangan ini untuk murid menjawab soalan. Baik cikgu, terima kasih. Okey. Baik, boleh Nisa kita teruskan kepada slide seterusnya untuk masih genre yang sama tetapi bagi soalan citra masyarakat. Soal petikan yang sama tapi soalan yang berbeza, iaitu nyatakan satu citra masyarakat beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tersebut. Macam biasa, murid analisis dahulu, iaitu nyatakan kena ada fakta. Berapa fakta? Satu citra masyarakat dan perlu ada contoh. Sebab itu cikgu tekankan pada murid-murid kena garis soalan, kena baca soalan sampai habis. Walaupun soalan itu mungkin murid rasa mudah, tetapi kena tekankan pada bahagian analisis soalan. Jadi, nyatakan satu citra masyarakat beserta contoh yang terdapat dalam prosa. Citra masyarakat ini ialah tingkah laku ataupun budaya yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat terhadap seseorang ataupun terhadap tempat sekeliling mereka. Jadi, mari kita lihat jawapan contoh. Jadi, untuk jawapan contoh citra masyarakat, yang pertama ialah gambaran masyarakat yang patuh pada perintah raja. Untuk citra masyarakat, dia berbeza Nisa dengan latar masyarakat. Kalau citra masyarakat, murid perlu menulis perkataan gambaran di hadapan fakta. Ini kita panggil fakta dan ini adalah contoh. Jadi ingat, kalau soalan citra masyarakat kena tulis perkataan gambaran. Jadi gambaran masyarakat yang patuh pada perintah raja. Jadi dekat situ dalam petikan tadi ada menunjukkan bahawa masyarakat di situ mematuhi perintah raja supaya berlayar. Jadi salin saja contoh, setelah segala mereka itu mendengar titah baginda, maka sekaliannya pun berlayarlah. Nampak di sini perkataan mereka. Mereka ni menunjukkan bilangan yang ramai. Itu melambangkan masyarakat. Dan apakah citranya? Di sini dia mendengar titah baginda. Melambangkan bahawa masyarakat itu patuh kepada perintah raja. Maka selesai Nisa untuk bahagian prosa tradisional. Kita teruskan untuk genre yang seterusnya, iaitu genre drama. Dalam sastra Melayu, kita ada 2 sahaja drama yang bertajuk drama Mat Piah dan Mr. Blackway dan juga drama Ana. Jadi ini adalah soalan contoh untuk petikan soalan respon terhad. Jadi murid kena baca petikan yang diberikan. Nisa boleh jadi Mat Piah? Boleh cikgu, tak ada Saya masalah. jadi Blackway. Okey, kita mula. Tuan buat apa tu? Take a bow. Taik ke bawah, ya man, bullshit. Okey, jadi Mat Piah membuat memek muka, tidak memahami maksud kata-kata Blackway. Blackway pula buat-buat tidak mendengar kata-kata Mat Piah. Soalannya, nyatakan 2 teknik plot
berserta contoh yang terdapat dalam petikan drama tersebut. Di sini murid kena taksir. Pertama, fakta. Ada contoh tak? Ada contoh kena diberikan, dan berapa yang perlu diberikan jawapan adalah 2 teknik plot. Jadi mari kita lihat jawapan contoh. Ini merupakan jawapan contoh untuk teknik plot. Yang pertama adalah pemerian. Pemerian ni ialah ayat yang dibaca, Nisa, tapi kita boleh membayangkan, kita boleh menggambarkan keadaan, gerak laku aksi pelakon ataupun watak yang berlaku dalam sesebuah cerita. Jadi pemerian ini kita boleh kenal pasti dalam contoh ini. Mat Piah membuat memek muka tidak memahami maksud kata-kata Black Away. Black Away pula buat-buat tidak mendengar kata-kata Mat Piah. Walaupun kita tak nampak bagaimana berlakunya keadaan, tapi bila kita pejam mata, kita boleh bayangkan orang buat memek muka bagaimana, orang buat-buat tak dengar macam mana. Itu adalah pemerian. Jadi yang kedua ialah dialog. Dialog ialah perbualan antara dua watak, dan murid kena salin dalam contoh kedua-dua dialog watak yang berlaku. Yang pertama, Mat Piah, tuan buat apa tu? Black Away, take a book, perbualan, ataupun murid boleh tulis saja perbualan antara dua watak Mat Piah dengan Black Away. Okey? Baik Nisa, kita teruskan untuk soalan contoh yang terakhir untuk genre drama, yang mana petikan masih sama tetapi soalannya berbeza. Nyatakan 2 ciri drama beserta contoh yang terdapat dalam petikan prosa tersebut. Dan murid perlulah analisis di sini. Nyatakan ada fakta, dan sini pun ada contoh. Berapa fakta dan contoh yang perlu diberi ialah 2 ciri drama. Ciri drama ini ialah, Nisa, apakah ciri-ciri yang ada dalam penulisan drama. Kalau kita tengok dalam drama TV, perlu ada apa yang ada dalam drama TV. Seharusnya mestinya ada pelakon. Kalau dah ada pelakon, mesti ada dialog. Kemudian dalam drama kita ada latar tempat berlaku, tempat lakonan, kemudian ada masanya. Itu antara ciri drama yang mudah untuk murid faham. Jadi bila ciri drama, bayangkan sahaja drama-drama yang murid-murid tonton. Jadi kena ada apa? Ada pelakon, ada latar tempat, ada dialog. Mari kita lihat jawapan contoh. Baik, jawapan contoh untuk ciri drama yang pertama, seperti cikgu katakan tadi, watak atau pelakon. Jadi nyatakan saja berdasarkan petikan, iaitu contoh watak Mat Piah atau Black Away. Kemudian ciri drama yang kedua, dialog. Kalau dalam drama tak ada dialog, dia tak jadi drama. Jadi salin sahaja dialog Mat Piah dan Black Away, atau murid boleh menulis perbualan antara dua watak Mat Piah dengan Black Away. Dan ciri drama yang ketiga ialah aksi, yang mana aksi ini adalah gerakan daripada ayat yang ditulis. Jadi untuk contoh aksi ini, Mat Piah membuat memek muka tidak memahami maksud kata-kata Black Away. Black Away pula buat-buat tidak mendengar kata-kata Mat Piah. Jadi sebenarnya ada satu lagi, kalau untuk jawapan aksi ni, murid-murid cari sahaja ayat yang ada tanda kurungan, maka itu adalah ciri drama. Sangat mudah. Kalau dalam petikan yang diberikan nak minta soalan ciri drama, dia nak minta aksi, awak nak bagi murid nak cari jawapan aksi, cari sahaja ayat yang ada tanda kurungan. Baiklah, nampaknya calon-calon sentiasa diingatkan untuk memberi jawapan berdasarkan petikan yang diberikan. Macam saya tanya tadi kan, jangan guna ayat-ayat sendiri, tiba-tiba nak reka. Jadi jawapan akan salah, ya cikgu. Ya, itu kalau bahagian respon terhad. Kalau bahagian respon terbuka, murid boleh menggunakan ayat mereka sendiri. Untuk bahagian respon terhad ni, dapatkan jawapan daripada petikan sahaja. Baiklah calon-calon SPM 2022 sekalian, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, boleh rehat sekejap. Kita jumpa selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif, masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Fatimah. Kita akan sambung perbincangan kita. Calon-calon semua diharapkan sudah bersedia. Jom cikgu, kita teruskan. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini berkaitan tentang soalan pelbagai aras untuk puisi moden dan juga cerpen. Tapi Nisa, untuk bahagian ini kita terus pergi kepada soalan respon terbuka, yang mana murid akan menjawab soalan ini dalam bahagian B. Mari kita lihat soalan contoh.
Untuk soalan respon terbuka, murid akan menerima petikan penuh yang mereka belajar dalam teks. Ini adalah contoh puisi moden. Puisi moden ini ialah sajak. Jadi murid akan menerima dalam kertas soalan nanti teks penuh. Jadi agak mudah untuk murid mencari jawapan daripada puisi moden ini. Jadi Nisa, kita lihat teksnya ialah teks sajak menterjemah bahasa. Nisa nak bersajak ke? Saya satu rangkap sahaja boleh baik, cikgu? Boleh. Nanti cikgu sambung. Nisa, saya baca dulu, nanti kemudian Nisa sambung. Boleh. Okay? Baik, kita mulakan untuk sajak menterjemah bahasa. Menghuni subur tanah nurani ini dalam puitis pena dan patah bicara. Bertahta santun mencerna hikmah, bertunas subur mewangi wadah, yang mengalir jernih falsafah kematangan, yang menakung gemilang dari benua ke benua. Itulah bahasa ibunda tercinta, menjana penyatuan jalinan bangsa antara rimbunan siratan budaya. Setelah ratusan tahun dijunjung, malah sejak abad ke-7 Masihi dari Kerajaan Sriwijaya hingga zaman Kesultanan Melayu Melaka, ledakannya telah menawan nur ilmu, martabatnya telah membina tamadun unggul, kudratnya telah mengkeramatkan maruah bangsa sehingga mampu mengangkat perasa akal yang menjulang adunan wawasan diksi menjangkau taksiran langit globalisasi. Hebat Nisa. Terima Kita kasih, teruskan. cikgu. Tanpa lesu mentaksir iltizam ilmu, tanpa layu menyatu suara berpadu, tanpa ragu menyusun muafakat lajin agenda agar pewaris jati diri menyempurnakan cendekiawan dan pendeta sehingga melimpah destinasi penerokaan minda. Sesungguhnya bahasa kita menterjemah segala erti, merungkai segala teori, menyelesai segala misteri. Walau bejana politik menjajah pernah menyempitkan fungsi, malah melunturkan nilainya kerana kepentingan ekonomi. Namun, bahasa kita mampu meredah segala linguistik retorik, juga segala gagasan ilmiah dan estetika. Maka perjuangan kita akan terus mampu memperkasakan akta. Kerana bahasa kita bukan artifak, malah terlalu agung darjatnya sebagai warisan negara bangsa. Jadi ini antara teks menterjemah bahasa yang murid telah kaji. Baik. Mari kita lihat soalannya. Baik, dalam soalan respon terbuka ini, murid ada juga menerima soalan pecahan. Yang mana soalan ini ada 3 soalan pecahan, iaitu soalan yang pertama ialah huraikan tema sajak. Jadi bila sebut tentang tema, ialah apakah tema yang ingin disampaikan dalam sajak menterjemah bahasa tersebut. Untuk soalan B pula, ialah huraikan 2 unsur patriotisme yang terdapat dalam sajak tersebut. Dan soalan yang ketiga, C, adaptasi maksud keseluruhan sajak tersebut menjadi 2 rangkap pantun 4 keret. Jadi bila murid dah baca soalan ni, murid analisis soalan untuk bahagian ini, huraikan murid secara automatik murid perlu bagi fakta dan contoh sebab dihuraikan, mesti hurai menggunakan ayat mereka sendiri, Nisa. Dan untuk soalan B pula sama juga, dia kena huraikan fakta 2 unsur patriotisme. Dan soalan C ini adalah soalan adaptasi, yang mana murid perlu mencipta karya daripada genre yang berbeza, yang mana daripada genre sajak perlu ditukar menjadi pantun 4 kerat. Itu adalah bahagian adaptasi. Baik, mari kita lihat jawapan contoh. Baik, ini merupakan jawapan contoh yang telah cikgu sediakan. Jadi untuk tema, murid kena beri fakta dan juga contoh. Ini fakta dalam bentuk huraian sebab ini adalah bahagian B. Bila bahagian B ni kena huraikan jawapan. Sajak ini bertemakan patriotisme. Ini faktanya, iaitu semangat cintakan bahasa ibunda. Huraian, murid perlu menggunakan ayat mereka sendiri. Penyajak menyatakan bahawa bahasa Melayu telah tersebar luas ke seluruh benua dan menjadi penghubung pelbagai bangsa. Penyajak juga mengangkat martabat bahasa ibunda sebagai wadah ilmu dan membentuk jati diri bangsa. Jadi bila sebut sajak, murid kenalah menggunakan perkataan penyajak dalam huraiannya. Baik, untuk soalan B pula adalah unsur patriotisme. Tadi soalan minta 2 unsur patriotisme. Unsur patriotisme ni adalah yang unsur menunjukkan kasih sayang, cintakan kita pada bahasa. Jadi untuk jawapan yang pertama, faktanya mempertahankan bahasa Melayu sebagai warisan bangsa.
Huraiannya ialah bahasa Melayu menjadi suatu khazanah negara yang diwariskan turun-temurun hingga mampu menjadi bahasa yang dimiliki oleh pelbagai bangsa di negara. Ini fakta. Ini adalah contoh huraian lah untuk bagi jawapan ini. Sama juga untuk yang kedua, perjuangan memartabatkan bahasa Melayu. Sebab dalam sajak tadi kalau kita baca, ada menunjukkan kita perlu memperjuangkan memartabatkan bahasa Melayu. Yang mana bahasa ibunda merupakan perantara kemajuan hidup bangsa yang bertamadun dan mengangkat maruah bangsa dalam era globalisasi. Ini fakta, ini contoh. Murid jawab dua sajalah, tapi cikgu bagi jawapan yang tambahanlah untuk murid. Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Dalam sajak tadi ada bait-bait yang menunjukkan bahasa Melayu sebagai perpaduan. Huraian, bahasa Melayu sebagai bahasa yang menjadi alat menyatu padukan rakyat yang berbilang kaum dalam sesebuah negara. Baik. Seterusnya kita lihat jawapan contoh untuk adaptasi sajak. Yang mana adaptasi teks asal ialah sajak Nisa, tapi kena tukar kepada pantun empat kerat daripada genre puisi moden kepada genre puisi tradisional. Apa yang perlu murid kena tahu? Pastikan tema. Temanya silah tema patriotisme. Okay. Yang kedua adalah bentuk. Perlu mematuhi bentuk pantun empat kerat. Bahasa perlulah masukkan elemen gaya bahasa, dan juga kreativiti ini menilai kreativiti murid menghasilkan karya. Ada tambahan nota yang cikgu kongsikan kepada murid-murid ialah murid perlu mencipta 2 rangkap pantun empat kerat. Sebab dalam tugasan tadi, dalam soalan ada dinyatakan perlu mencipta 2 rangkap. Dan menepati bentuk pantun empat kerat. Pantun empat kerat bagaimana? Cikgu tahu anda semua telah menguasai. Baik, mari kita lihat jawapan contoh yang pertama. Jawapan contohnya ialah, ini pantun empat kerat mesti ada tajuk. Kemudian menepati tak bentuk pantun? Pantun rimanya berselang. Itu. Jadi kena ada pantun empat kerat. Empat kerat pula ialah mesti 4 baris. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi menepatilah. Masukkan elemen-elemen gaya bahasa. Baik. Jadi bayu lembut sejuk terasa, bunga mekar tumbuh di laman. Bahasa ibunda, jalinan bangsa, rakyat sejahtera, negara aman. Menunjukkan tentang cintakan kita pada bahasa. Tinggi sungguh pohon cemara, redup terasa seisi taman. Bahasa Melayu, mesra bicara, agung darjatnya sepanjang zaman. 2 baris pertama adalah pembayang dan 2 baris kedua adalah maksud. Okey, selesai untuk genre puisi moden, kita pergi kepada genre cerpen pula Nisa. Okey, ini adalah soalan contoh untuk genre cerpen, walaupun berada dalam soalan respon terbuka, tetapi boleh juga ada petikan untuk diberikan kepada murid. Jadi, berdasarkan cerpen Bukit Emas karya Mufidah Hanum Yusof dalam antologi Kubentang Sehelai Peta, nyatakan 3 ganjaran yang diterima oleh penghulu Sudin sekiranya Bukit Emas dijual. B. Huraikan 2 kepribadian unggul Sahat dalam cerpen tersebut. Jadi kita baca teks cerpen ini bersama-sama. Penghulu Sudin semakin keresahan di kerusinya bersebelahan Encik Firdaus. Kerusi tempat penghulu Sudin melabuhkan punggungnya terasa semakin panas. Habuan lumayan termasuk saham, jawatan lembaga pengarah, tiket melancong ke seluruh dunia dan kereta mewah yang bakal penghulu Sudin terima jika Encik Lim mendapat peluang dan lesen kuari di Bukit Emas tiba-tiba kelihatan semakin kabur dalam fikiran penghulu Sudin. Jadi dalam soalan A, pecahan yang pertama, nyatakan 3 ganjaran. Jadi murid, pindahkan maklumat sahaja. Nyatakan fakta sahajalah apa ganjaran yang murid terima daripada petikan. Kalau penghulu Sudin dapat jual Bukit Emas. Ini antara jawapannya. Habuan lumayan ialah seperti saham, jawatan lembaga pengarah, tiket melancong ke seluruh dunia dan juga kereta mewah. Tapi soalan minta 3 sahaja. Jadi yang kedua adalah huraikan 2 kepribadian unggul. Maka huraian di sini perlukan fakta dan juga contoh 2 peribadi unggul. Peribadi unggul ini ialah peribadi yang paling menonjol pada watak Sahat dalam cerita ini. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Untuk soalan C pula ialah soalan pengkaryaan. Tetapi untuk genre ini, murid perlu untuk menyambung cerita, menjambung petikan yang telah diberikan. Jadi berdasarkan kreativiti anda, kreativiti murid, sambung petikan cerpen tersebut menjadi sebuah cerita yang menarik. Panjang cerita hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi murid baca petikan yang diberikan, petikan itu
berbeza daripada petikan yang pertama. Encik bukanlah Penghulu Sudin. Semua penduduk kampung dah setuju. Encik Firdaus yang wajah ceria bertukar masam berbisik kepada Penghulu Sudin yang duduk di sebelahnya. Minta maaf YB, Penghulu Sudin tak pernah berbincang tentang Bukit Emas dengan kami. Inilah pertama kali mendengar ... Jadi murid kena sambung petikan dan cipta sendiri cerita berdasarkan kreativiti mereka. Mari kita lihat jawapan contoh. Soalan A, apakah ganjaran? Jadi nyatakan sahaja ganjarannya. Saham, jawatan lembaga pengarah, tiket melancong ke seluruh dunia dan kereta mewah. Ini antara jawapan. Jadi murid jawab 3 lah sahaja. Dan soalan B adalah kepribadian unggul. Apa peribadi unggul yang paling menonjol watak Sahat dalam cerita ini? Iaitu bijak menyelesaikan masalah. Jadi watak Sahat ini, kalau murid-murid baca dalam cerita Bukit Emas ni, dia orangnya bijak. Tapi itu perwatakan. Kita nak minta peribadi unggul. Tambah sedikit huraian. Bijak menyelesaikan masalah. Apa masalah yang berlaku dalam Bukit Emas yang mana Bukit Emas ini hendak dijual untuk dijadikan kuari. Jadi Sahat ini menyelesaikan masalah dalam majlis randau. Jadi huraian ini murid kena hurai menggunakan ayat mereka sendiri berdasarkan pembacaan teks dalam cerpen. Huraian watak Sahat bijak dalam menyelesaikan permasalahan Bukit Emas antara penduduk kampung dengan Penghulu Sudin dengan menyuarakan isu dalam majlis randau bersama YB Encik Firdaus. Yang kedua ialah peribadi unggul tentang berani kerana benar. Sahat ni dia berani. Peribadi unggul dia, kita tambah sikit. Berani, kenapa? Berkata benar. Dia berani mengatakan kepada Encik Firdaus dalam majlis randau bahawa mereka penduduk kampung tidak tahu apa-apa. Jadi itu adalah huraiannya. Sahat berani menyatakan kebenaran kepada YB Firdaus. Penduduk kampung Emas tak pernah bersetuju dengan persetujuan yang telah dilakukan dalam majlis randau. Baik, kita tengok soalan C untuk pengkaryaan. Sambung cerpen. Murid kena tahu ada idea, kena teknik, ada bahasa dan juga kreativiti. Yang mana nota tambahan cikgu berikan, murid perlu sambung 80 patah perkataan dan juga menepati penulisan cerpen dan teknik plot. Baik, ini adalah soalan contoh, jawapan contoh Nisa yang cikgu sediakan. Murid sambung sahaja daripada perkataan minta maaf YB, Penghulu Sudin tidak pernah berbincang tentang Bukit Emas dengan kami. Inilah pertama kali mendengar usul. Ini adalah sambungannya. Lain benar dengan matlamat asal kami. Jelas Sahat dalam mesyuarat Jawatankuasa Kampung Cahaya Purnama. Kalau begitu, kita perlu duduk berbincang semula supaya tidak ada isu di belakang hari. Ujar Firdaus, Cik Firdaus. Beberapa hari, Jawatankuasa mula berbisik sesama mereka. Benarlah apa yang dicangka Penghulu Sudin tetap mahu pokok getah itu berada di Bukit Emas. Masalah utama penduduk kampung ialah pasaran getah yang semakin meningkat. Pasaran getah yang semakin merudum, pasaran kelapa sawit semakin meningkat. Mereka perlu mengubah nasib keluarga, sebab itulah ladang getah perlu ditebang dan ladang kelapa sawit perlu diwujudkan. Cik Firdaus, kami faham benar dengan prinsip Penghulu Sudin, tetapi ini berbalik kepada sumber pendapatan orang kampung. Harga barang semakin meningkat. Jadi kita perlu berubah mengikut zaman dan mengambil kesempatan yang sedia ada untuk kebaikan kita semua. Penghulu Sudin, apa kata putusnya? Kita boleh duduk bincang elok-elok perbincangan keluarga untuk masa depan semua. Ujar Encik Firdaus. Jika semua sudah kata begitu, saya turutkan sahaja jika ini kebaikan untuk penduduk kampung Cahaya Purnama. Saya setuju dengan usul ini, kata Penghulu Sudin. Sahat dan semua ahli jawatankuasa menarik lafaz rega. Bagi mereka, persetujuan Penghulu Sudin amat penting kerana dia merupakan sosok tokoh yang cukup dihormati dalam kampung ini. Demi kesejahteraan penduduk kampung, keputusan bersama telah dicapai. Jadi ini adalah penghasilan kreativiti murid. Selesai Nisa untuk soalan genre cerpen. Baiklah, nampaknya berdasarkan contoh soalan ini, murid-murid atau calon SPM perlu menguasai dan memahami keseluruhan teks untuk membantu murid-murid menjawab soalan. Kita akan rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di saluran Didik TV KPM. Didik TV KPM. Calon-calon SPM 2022, kita akan sambung perbincangan kita di dalam program sukses SPM 2022 Pecutan bersama-sama dengan Cikgu Fatimah. Cikgu Fatimah, jom kita teruskan. Baik Nisa, mari kita teruskan untuk pembincangan kita pada hari ini untuk soalan pelbagai aras, genre yang terakhir iaitu genre novel. Jadi dalam sastra Melayu kita ada satu sahaja novel iaitu novel naratif Ogon Syoto. Ini merupakan soalan contoh yang murid akan terima dalam soalan respon terbuka. Bahagian B lah kata mudahnya. Jadi ini adalah petikan yang diberikan. Jadi murid kena baca dahulu petikan tersebut. Hari itu, sementara membiarkan air menggelegak dan menguap dalam periuk lalu mengisi tong-tong airnya, lelaki itu terus mendalamkan kolamnya. Sudah berminggu-minggu dasar kolam tidak menjawab harapannya dan
Sejak itu dia terus menggodam dasarnya, mendalamkannya. Dalam dasar itu mungkin sudah 30 kaki. Dasar itu sempit dan gelap pula. Jika dia mendongak, tampaklah langit biru nun sayap di atas sana lewat mulut kolam galiannya. Juga akan tampaklah debu-debu diterbangkan angin kering. Bunyi angin itu masuk ke dalam mulut kolam, berputar-putar ke bawah, menggeser sisi-sisi kolam kontang hingga menimbulkan bunyi yang sangat aneh. Berdasarkan petikan daripada novel naratif Ogon Shuto di atas, nyatakan pecahan soalan pertama, nyatakan 2 gaya bahasa berserta contoh berdasarkan petikan tersebut. Bila nyatakan, murid perlu bagi fakta, tetapi di sini ada perkataan contoh. 2 gaya bahasa dalam prosa, semua gaya bahasa ada kecuali untuk gaya bahasa pengulangan, iaitu asonansi, aliterasi, anafora, responsi, epifora, semua tak adalah dalam prosa. Repetisi kata, repetisi frasa masih ada lagi, dan juga gaya bahasa yang lain. Baik. Untuk soalan B, huraikan 2 pola fikir watak orang tua dalam bab iceberg. Bila sebut tentang huraikan, perlu ada fakta dan juga contoh. Dan murid perlu cari pola fikir watak orang tua. Dalam soalan ni sudah dinyatakan watak siapa yang murid perlu cari pola fikirnya. Dan yang C, soalan C ialah berdasarkan kreativiti anda, cipta sebuah sajak bertemakan kegigihan mencari rezeki. Panjang sajak hendaklah antara 12 hingga 15 baris. Tukar daripada prosa novel, tukar kepada sajak bertemakan kegigihan. Mari kita lihat jawapan contoh. Baik, untuk jawapan contoh yang pertama adalah 2 gaya bahasa. Jadi gaya bahasa yang pertama ialah kata ganda, perkataan yang diulang-ulang, iaitu tong-tong atau berminggu-minggu atau debu-debu. Cari dalam petikan yang diberikan. Dan yang kedua ialah repetisi kata, perkataan yang diulang-ulang dalam petikan tadi, iaitu perkataan contohnya dia. Diulang-ulang perkataan dia. Baik, untuk soalan B, jawapan B pula, bagi soalan B, 2 pola fikir. Pola fikir ni adalah apa yang watak fikirkan sehingga menghasilkan tindakan, perilaku watak dalam cerita. Jadi pola fikir ni adalah orang tua, sebab dalam soalan tadi diminta pola fikir orang tua. Jadi kena tulis watak siapa? Orang tua. Kena tulis watak siapa? Orang tua. Ni wataknya. Orang tua buat apa? Bertindak menggali kolam untuk mendapatkan bekalan air. Baik. Jadi apa pola fikirnya? Hal ini menggambarkan pola fikir orang tua yang berusaha. Ini pola fikirnya, yang berusaha mendapatkan air bersih. Kerana Ogon Shuto pada waktu itu dilanda kemarau. Ogon Shuto waktu tu air dah semakin menyusut. Jadi orang tua ni dia berfikir dia kena kumpul air bersih untuk masa depan dia. Baik. Sebab itu dia menggali kolam untuk mendapatkan bekalan air. Dan jawapan kedua ialah orang tua membuat penyulingan air laut. Masih lagi, tulis saja wataknya siapa, watak orang tua, apakah tindakan yang dilakukan, iaitu membuat penyulingan air laut. Maka huraiannya menggambarkan kegigihan orang tua. Orang tua itu gigih untuk memasak air laut supaya menghasilkan uap air lalu mengumpulnya ke dalam tong-tong air. Proses penyulingan air lah, dan untuk mendapatkan air bersih untuk minum dan keperluan harian. Baik, kita lihat jawapan C, iaitu mencipta sajak. Yang mana sajak menepati tema, bentuk, bahasa, kreativiti. Murid perlu tukar daripada cerita, daripada novel, tukar kepada genre sajak. Dan murid kena cipta sajak tema kegigihan mencari rezeki dan menepati penulisan sajak sekurang-kurangnya 12-15 baris, dan sajak perlu ada tajuk. Mari kita lihat sajak yang telah dipaparkan di kaca TV. Baik. Ini tajuknya, sajak cahaya kehidupan. Tajuk sajak tak boleh sama dengan tajuk tema, Anissa. Jadi kena cipta yang lain. Tema kita kegigihan kan? Yeah. Tulis saja tajuk sajak yang bertemakan kegigihan. Kena tema tajuk nama lainnya, tak boleh salin daripada tema. Jadi ranjau berliku harus aku jalani, biar berat nafas sesak terasa, aku harus mengerah keringat. Mengerah tu menunjukkan kegigihan. Demi sebuah senyuman mereka aku tetap bahagia. Cahaya mentari yang terik memercik peluhku membasahi bumi. Saat aku terduduk lelah seketika, ku pejam mata yang mengenang wajah mereka. Abah akan sentiasa ada, lakukan yang terbaik buat semua. Tetap dan pasti jalani kehidupan ini dengan seadanya. Hargai setiap yang kita ada sebaiknya. Bahagialah kita dengan mensyukuri nikmatnya. Cahaya hidup kita
Cerita Milik Yang Esa, nukilan Sukmarindu. Jadi kita nampak perkataan dalam sajak ini menggambarkan kegigihan seorang ayah mencari rezeki. Baiklah murid-murid calon-calon SPM 2022, nampaknya kita telah menelusuri contoh-contoh soalan dan juga panduan menjawab bagi pelbagai genre di mana kita pergi kepada puisi tradisional, prosa tradisional, drama, puisi moden dan cerpen, juga novel. Sebelum kita akhiri sukses SPM 2022 pecutan ini cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit tips cemerlang buat calon-calon SPM 2022. Jadi sedikit tips, saya rasa semua murid-murid telah bersedia dengan tips yang diberikan oleh guru-guru mereka, tetapi ada panduan sedikitlah untuk murid-murid untuk bersedia. Ialah pertama, seperti yang cikgu katakan, fahami kata kunci dan kehendak soalan. Yang mana soalan perlukan fakta, berikan fakta saja. Kalau perlukan contoh, perlukan contoh. Kalau contoh huraian, carilah dalam petikan. Gariskan huraian dan contoh. Sebab kadang-kadang kita bila kita jawab, banyak soalan nak jawab, kita tak nampak. Sebab itu perlu gariskan soalan. Analisis soalan itu sangat penting dan kena semak jawapan. Kalau boleh, jangan tinggalkan kosong. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Cikgu Nurfati Mazurin. Cikgu, sebelum itu mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan kepada semua yang menonton kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita telah sama-sama mengulang kaji untuk soalan pelbagai aras daripada genre-genre yang kita belajar dalam kesusastraan Melayu komunikatif. Cikgu harapkan pada hari ini dapat sedikit memberi bimbingan, ingatan kepada anda semua, terutama murid-murid yang menghadapi kertas KMK kelak. Baik, terima kasih sekali lagi cikgu. Kita juga ucapkan terima kasih kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih kita ucapkan kepada guru penyampai kita pada hari ini, Cikgu Nurfati Mazurin, SMK Seri Medan Batu Pahat, Johor, berkongsi tips dan panduan buat calon-calon di luar sana. Selamat maju jaya saya ucapkan. Saya Nisa Kis, kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.